berbahagia, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana hingga ke saat ini kita masih lagi Allah kekalkan dalam keadaan bernyawa. Dapat kita bangkit subuh ini dan dapat kita solat berjemaah bersama-sama, yang fadilatnya kita semua tahu, seolah-olah beribadah sepanjang malam. Walaupun malam tadi mu'aluk, tak bangkit pun, tapi bila kita dapat sembahyang subuh berjemaah, lebih lagi dengan jemaah yang besar macam ni, kita seolah-olah beribadah sepanjang malam. Seolah-olah kita malam tadi sembahyang, baca Quran, zikir, wirid, tasbih, selawat dan sebagainya. Seolah-olah sepanjang malam kerja kita beribadah. Sebab itu kita hendaklah jadikan perkara ini budaya hidup kita. Pastikan tiap-tiap subuh kita berjemaah, sama ada di masjid atau di surau, ataupun paling komannya di rumah bersama-sama dengan isteri dan anak-anak. Kalau seorang-seorang aja, dia sembahyang seorang dalam bilik, isteri sembahyang di dapur, anak-anak sembahyang di bilik masing-masing, itu sembahyang sesat namanya. Ya. Bukan longgok-longgok ni. Ada hadis sahih. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kata Nabi ni ya, bukan kata Ustaz Ibrahim. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, sengaja, deliberately, intentionally, sengaja, tak siur nak datang berjemaah. Ini orang lelaki aja, orang perempuan never mind, you are excused. Sengaja sembahyang seorang-seorang di rumah, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, yang wajib 5 kali sehari, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Sama tak sesat angkat tangan? Mayang sesat, hidup sesat, di akhirat esok pun sesat, mencari syurga tak jumpa-jumpa. Makin dicari makin jauh, makin dicari makin jauh, makin dicari makin jauh. Tak jumpa syurga, jumpa apa? Jumpa apa? Jumpa dalam neraka. Siapa hendak angkat tangan? Orang belakang tak? Orang belakang tak ada, dia memang tak terlibat pun. Orang lelaki saja. Alright, udah tu. Muka surat berapa? Rumi ya? 171. Hantar ada berapa? Saya pun kira nak cepat habis, kaburkan muka surat 400. Dekat habisnya. Tanda dekat habis, kabur muka surat 1. Mana? Dan sabda Nabi SAW yang tahu, jangan kamu menghinakan daripada berbuat baik. Jangan kamu menghinakan daripada berbuat baik akan sesuatu. Dan jikalau sedikit sekalipun. Buat baik itu jangan dihina walaupun sikit. Nak sedekah walaupun lebih duit, jangan dihina. Lebih duit, jangan. Benda itu benda baik, ya? Walaupun dengan sebelah tamar, jangan kamu hina. Walaupun sedikit. Dan jadikan olehmu, ya, tajuk kita ni untuk mereka-mereka yang tak payah berkitab. Tajuk kita ni namanya Fadilat Bersedekah. Mengapa kita nak bersedekah? Apa kelebihan bersedekah?
Sedangkan sedekah itu menghilangkan harta, menghabiskan harta yang ada pada kita, itu sedekah. Mengapa Islam menggalakkan kita bersedekah? Nah, ini tajuk kita pagi ni Tidak kerugi. Habis duit lepas begitu saja. Nah, ini kita nak baca ni. Dan jadikan olehmu akan dia, akan bersedekah itu pada awal hari, pagi-pagi lagi. Kalau tabung berjalan, sedekah keluar. Ya, walaupun memang dah ada yuran. Macam saya tahu tuan-tuan ni mungkin ada yuran setiap bulan. Tapi bila ada tabung keliling macam ada tabung berjalan, sedekah. Bila dia sedekah pagi-pagi itu, malaikat akan doakan untuk dia. Ya Allah, gantikanlah harta yang disedekahkannya itu dengan gantian yang lebih baik. Ya. Tapi kalau saja tak nak bagi, kerana kedekut, kerana tak hidung masin, kerana tangkai jerin, kerana apa lagi? Kerana genggam bayar tak tirih, lagi? Kerana cike, tahu cike? Sebut betul-betul, cike. Jangan cika, tak betul. Jangan cika, tak betul. Cike, imalah ni nak betul. Tahu imalah? Allah betul-betul imalah kan baca Quran tu ada imalah. Wadduhi wal-laili idza saja. Itu imalah namanya. Cike, saja, begitulah. Kalau kerana cike, malaikat doa juga, ya Allah ya Tuhanku, segerakanlah kebinasaannya. Jadi doa oleh malaikat. Ini yang doa ni malaikat, tuan-tuan dan puan ya. Jadi jangan kedekut pagi-pagi hari tu, biar bersedekah. Cari kalau orang miskin ke, bagi dia RM1. Kalau susah, jangan tolak dia. Kalau dia betul-betul miskin. Maka bahawasanya balak itu tiada melangkah, ia akan sedekah. Orang yang bersedekah tak ada kena balak. Itu maksudnya. Bukan kayu balak ni, balak. Cakap Melayu, cakap orang Perak ni, balak. Tidak akan melangkah, ia akan sedekah. Seperti barang yang datang daripada hadis. Dan maknanya bahawasanya sedekah itu adalah mendindingkan antara kamu dan antara balak. Didinding. Nak datang musibah tu didindingkan oleh sedekah. Jadi tak datanglah, tak hampir dalam musibah tu. Tak kena ada kita. Jadi sedekah jadi dinding. Maka apabila seseorang meminta atasmu, maka jangan kamu tolakkan dia dengan jahat. Jangan tengkin-tengkin dia. Jangan hina-hina dia. Jangan maki-maki dia. Kalau boleh bagi. Tak boleh nak bagi, dengan lemah lembut. Minta maaf lah, teman ni tak nak bagi mikir hari ni. Tak susah. Jangan nipu pula. Teman tak ada duit, dalam poket ada duit. Itu nipu. Nipu apa kau nak? Berdosa. Ini kadang-kadang nipu. Khabar betul-betul. Saya tak nak bagi mikir hari ni. Kata budak. Duit saya ni nak gunakan untuk klien, untuk anak isteri saya. Apa salah? Tapi cakap dengan cara yang lemah lembut. Jangan diherdik-herdik, jangan dijerkah-jerkah, jangan ditengking-tengking orang yang minta sedekah tu. Itu dia. Jangan ditolak dengan jahat. Dan jikalau dengan sedikit sekalipun engkau beri jua. Kalau sikit tu bagilah. Sekupang, apa salah? Sekarang sekupang ni sikit ke banyak? Sikit ke banyak sekupang sekarang ni? Sikit pun benar. Zaman saya budak-budak tu, kalau sekupang boleh beli nasi lemak. Sebungkus sekupang tau. Ingat ke tuan-tuan ni? Yang baik-baik, yang sewaktu dengan saya. Sekupang boleh beli nasi lemak sebungkus. Kenapa? Kalau sekupang beli nasi lemak berapa? Dapatlah 2 ulas. Itu pun kalau nak baginya. Dulu apa nama, nasi lemak sekupang. Lagi ikan bilih boleh beli sekupang tau. Ikan bilih sekupang. Kena hari ikan bilih mata biru tu berapa duit? Tahu ke ikan bilih mata biru? Allah, kalau pergi ke Lumut. Masyhur tu, ikan bilis mata biru. Bila digoreng rangup aja krong. Itu namanya ikan bilis mata biru. Tahu berapa duit sekilo? RM70 sekilo. Itu dia ya.
Jadi sekarang ni ikan bilis bukan makanan orang miskin. Ikan bilis makanan orang kaya-kaya. Itu dia. Walaupun sekupang, bagi juga lah bagi melembutkan hati dia. Minta maaf lah teman ini aja nak bagi mikir. Jangan kata ini aja ada, padahal dalam poket banyak lagi. Itu nipu. Jangan nipu. Cakap lemah lembut. Kemudian, dan jikalau dengan sedikit sekalipun engkau beri juga, maka jika tiada engkau perbuat atau tiada kuasa, takut olehmu daripada bahawa engkau jerkah. Jangan jerkah. Jangan serogah. Jerkah akan dia atau engkau maki akan dia. Dan palingkan olehmu akan dia dengan lemah lembut dan manis muka, senyum dengan dia. Dia pun tak boleh marah, minta maaf kata. Teman rasa nyidak nak bagi mikir kejap ni kata. Yang lemah lembut dengan senyum. Dia pun tak boleh nak marah apa kalau kita senyum dengan dia. Tapi kalau kita tengkin dia macam pang tampornya baru tahu. Maka bahawasanya seseorang terkadang ia jerkah akan dia. Akan dia jikalau diberi akan dia setengah harta umpamanya. Setengah harta pun terokah dulu. Dia pun menerima dengan hati yang sangat-sangat sedih kerana kita dah tengkin dia baru bagi. Kamu ni tak ada kerja lain, terserkah aja. Kau ingat aku ni ngecap duit kan? Nah. Begitu nah kan. Mana rasa hati dia kan? Adalah yang demikian jerkah itu terlebih berat dosanya daripada pahala sedekah itu. Sedekah tak ada pahala, tapi nengkin dia berdosa. Dia timbang antara pahala dan dosa. Bila timbang mana berat? Berat dosa ke berat pahala? Bagi tu pula RM1 aja. Nah. Pergi, pegang. Ketik aku tengok kamu. Jadi mana ya? Dosa itu lebih berat daripada pahala. Bila dosa lebih berat daripada pahala macam? Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka maknya adalah neraka hawiyah. Siapa tidak bermak ke neraka hawiyah? Mak dengan anak, apa buat dia mak? Dia tak pernah jadi mak kan? Apa buat dia mak pada anak? Ditimang-timangnya, dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya, didakap-dakapnya. Itu mak dengan anak. So, begitulah. Neraka hawiyah tu. Memang dia, meluk dia, mendakap dia, mencium dia. Siapa tak kenal? Itu dia. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyala. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan dan jangan engkau tolak akan permintaan orang yang meminta, dan takut olehmu daripada yang demikian itu, maka bahawasanya terkadang datang akan kamu orang yang bukan manusia. Kadang-kadang yang minta tu malaikat, mana kita tahu. Boleh tak malaikat menjelma sebagai manusia? Boleh. Boleh tak malaikat menjelma sebagai Ustaz Ibrahim? Boleh. Jangan dicerokah lah. Walaupun apa Ustaz Ibrahim, Ustaz Ibrahim minta sedekah juga ke tak? Jangan. Senyum je, minta maaf Ustaz Ibrahim, cuma tidak nak bagi mikir hari ni. Boleh tak nak bagi? Boleh tak? Boleh tak? Bagilah. Walaupun RM1, walaupun sekupang, walaupun 5 kupang, walaupun 2 kupang. Kadang-kadang dia bukan manusia, dan hanya jin. Kadang-kadang jin, jin pun boleh juga. Hendak melihat ia, tetapi kamu perbuat pada barang yang diberi. Melihat dia apa yang kamu perbuat. Ini bukan tetapi ni, apa yang kamu perbuat pada barang yang diberi Allah Ta'ala daripada nikmat atas kamu, nikmatnya atas kamu. Sedangkan apa yang ada dalam poket kita tu, siapa yang bagi? Allah yang bagi. Kerana siapa yang punya? Allah yang punya. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, kata Allah ya.
Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Duit dalam poket kita ni Allah punya. Kereta di bawah tu Allah punya. Motor kita di bawah tu Allah punya. Rumah kita tu pun Allah punya. Rezeki yang Tuhan bagi pun Allah punya. Yang disuruh dia menafkahkan bukan semua rezeki pun. Apa? Sebahagian daripada rezeki. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah sebahagian daripada harta-harta kamu. Bukan semua, sebahagian. Mimma. Jadi jangan gerkut, jangan bakhil. Al-bakhilu kata Nabi. Qaribun minan nar. Al-bakhilu ba'idun minallah. Wa ba'idun minan nas. Wa ba'idun minal jannah. Wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, dekat dengan neraka. Sekali lagi. Al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah tu artinya apa? Allah tak beri rahmat kepada orang yang bakhil. Ba'idun minan nas. Jauh dari manusia. Siapa nak berkawan dengan orang bakhil angkat tangan? Siapa nak berkawan dengan orang bakhil? Minum sama dekat nak mayur dia pergi kencing. Sudah agak-agak dah bayar ada orang baru dia keluar dari tanda. Hari-hari orang itu. Siapa nak berkawan dengan orang itu angkat tangan? Kalau sekali-sekali biasalah. Ini hari-hari. Asal kita aja, asal minum sama kita bayar, asal minum sama kita bayar. Sama tak? Ada tak orang itu? Ada. Yang cakap orang itu lah, saya tak pernah bayar pagi. Tapi bukan kerana bakhil. Kerana apa? Entahlah, saya tak tahu kenapa entah. Itu al-bakhilu. Ba'idun minan nas. Ba'idun minal jannah. Jauh daripada syurga. Wa qaribum minan nar. Dan dekat dengan neraka. Itu orang bakhil. Lagi. Maka bahawasanya terkadang datang akan kamu orang yang bukan manusia. Dan hanya jin hendak melihat ia akan kamu apa yang kamu perbuat pada barang yang diberi Allah Ta'ala daripada nikmatnya atas kamu. Jadi sebenarnya barang yang kita kerikutkan itu bukan kita punya. Siapa punya? Allah yang punya. Ini kereta Allah. Ini surau Allah. Ini rumah Allah. Ini anak. Siapa punya? Allah punya. Ini isteri. Siapa punya? Allah punya. Segala-galanya Allah yang punya. Cuma dari segi pentadbiran, memudahkan pentadbiran, bolehlah kita kata ini rumah saya. Kalau ini rumah Allah macam, siapa tak boleh masuk tidur situ. Tapi rumah kita, kita saja yang tidur di situ. Ini kereta Allah sebenarnya tu ya. Tapi boleh tak kita kata ini kereta saya? Boleh. Dari segi lafaz saja. Dari segi pentadbiran, ini kereta saya. Kalau ini kereta Allah macam, siapa tak pergilah bawa lah ke mana-mana. Kawan baru beli kereta pula, Lamborghini. Ini kereta Allah macam. Lebuh kereta tu. Jadi untuk memudahkan pentadbiran semata-mata. Ini dompet Allah macam. Kalau saya kata ini dompet Allah letak sini macam. Siapa tak ambil lah dalamnya. Jadi untuk pentadbiran saya saja yang boleh membelanjakan apa yang ada dalam dompet tu. Boleh dikata ini dompet saya. Ini wang saya. Ini isteri saya. Ini anak-anak saya dan sebagainya. Bukan Allah yang punya ya. Tapi Allah yang hakikatnya Allah yang punya. Cuma dari segi lafaz saja. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min i'ta'il qalil fa innal qirmana aqallu minhu. Ya, fa innal qirmana. Betul. Jangan malu mereka itu.
La tastahyu, jangan kamu malu. Jangan kamu malu mereka itu dapat memberi akan yang sedikit. Jangan malu beri sikit. Bagi sikit tu. Itu dah jalan tabung tu. Jangan malu bagi sikit. Banyak jangan nunjuk pula. Bagi aja ikhlas semata-mata kerana Allah. Betul ke hati tu? Aku buat ni sudah semata kerana Allah, ya. Jangan malu mereka itu dapat memberi akan yang sedikit. Maka bahawasanya Hirman, fa innal Hirman, rupanya nama orang ni Hirman. Ya, yakni menegah daripada memberi sekali-kali itu terlebih kurang daripadanya, yakni daripada memberi yang sedikit. Ini Hirman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan naharathul malaikatu yaumal qiyamah. Barang siapa jerkah akan manusia, nescaya menjerkah akan dia oleh malaikat pada hari kiamat. Siapa nengkin manusia, esok ditengking oleh malaikat pada hari kiamat. Siapa menempelak manusia, nanti ditempelak oleh malaikat di hari kiamat. Siapa menyerogah manusia, nanti akan diserogah oleh malaikat pada hari kiamat. Maka sayugianya bahawa ditolakkan dia akan sebagai tolak yang baik dan lemah lembut. Nak tolak dengan baik-baik, berkata biar yang lemah lembut. Jangan nengkin aja kau, jangan nyerogah aja. Dengan lemah lembut. Dan lagi tiap-tiap sendi daripada manusia itu atasnya sedekah. Tiap-tiap hari yang naik matahari, tiap-tiap sendi kita tu sedekah. Tangan kita tu sedekah, lidah kita sedekah, kaki kita sedekah, lutut kita tu sedekah. Berapa sendi Allah bagi kita ni? Saya pun tak tahu apa sendi. Tengok, semuanya jadi sedekah. Dan menyamakan antara dua orang dengan diadilkan antara keduanya sedekah. Kita mengadili orang yang bersengketa umpamanya, ya, itu sedekah tu. Kita mengadili anak-anak kita tu, sedekah tu. Kalau dia bergaduh, kita jadi pengadilnya. Dengan jiran-jiran, kalau ada orang bergaduh itu, kita mendamaikan kedua mereka, itu sedekah tu, membaikkan kedua mereka itu. Dan menolong mengangkatkan mata benda ke atas kenderaannya, dan menurunkan dia, itu adalah sedekah. Tolong orang bawa barang ke dalam tokar dia, atau turun ngangkut barang dari tokar dia ke rumahnya, itu kira sedekah lah. Dia bawa balik dari kampung, banyak barang, kita tolong keluarkan barang dari tokar tu, bawa masuk ke rumah dia, kita jiran dengan dia, itu kira sedekah lah. Jangan bila tengok doyan baru nak nolong. Kotak-kotak tu tolong, itu sedekah lah tu. Ini bila ada doyan baru nolong, aku mau bagi 2 biji, memang dapat pun. Dan perkataan yang baik itu adalah sedekah. Bercakap yang baik-baik itu sedekah. Dan tiap-tiap langkah yang ia langkah kepada semayang itu sedekah. Setiap langkah tuan-tuan datang untuk semayang subuh berjamaah tadi dikira sedekah. Tiap-tiap langkah, tengok berapa jauh dia dari surau. Satu langkah satu sedekah, satu langkah satu sedekah, satu langkah satu pahala sedekah. Lebih-lebih lagi datang untuk menuntut ilmu, lagi besar pahalanya. Selangkah Allah bagi 10 ganjaran. Selangkah 10, selangkah 10, selangkah 10. Macam saya datang dari kampung berapa langkah? Walaupun naik mtokar kira langkah juga tau. Walaupun naik mtokar tapi kira langkah. Kalau nak tahu kan tinggal mtokar. Yang kaki balik, bilang langkah. Kalau nak tahu. Jadi tak payah dia tahu pun. Cukuplah bahawa Allah akan bagi ganjaran yang besar. Banyak langkah, banyak pahala. Lagi jauh lagi besar pahala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila ada je majlis ilmu, pergi. Bukan mesti di surau ini aja. Di mana-mana ada majlis ilmu, jangan tinggal. Jangan duduk melengu aja, diam saja. Kadang-kadang tepi masjid pun tak siur nak mengaji. Bukan ada hal pun, apa tak ada hal. Kalau ada hal lain cerita, ini tak ada apa hal. Pergi. Kalau ilmu yang diajar itu ilmu yang memberi manfaat.
Biar ilmunya memberi manfaat. Kalau dia ngajar nari, jangan pergi. Kalau dia ngajar main muzik, jangan pergi. Kalau ilmu memberi manfaat, walaupun berbentuk keduniaan, tak apa, pergilah. Zahirnya macam keduniaan, tapi dia niatnya nak membantu masyarakat Islam, umpamanya, pergilah. Umpamanya dia kursus, kursus jahit menjahit, macam, pergilah. Yang jahit apa? Jubah, tudung, tak apa, pergilah. Tapi kalau kursus menjahit bebek, jangan pergi. Tahu ke bebek? Kursus membaiki motosikal, umpamanya, pergi lah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau kita dah tahu membaiki motosikal, manfaat ke tak? Manfaat kan? Tidaklah serosak ke kedai, serosak ke kedai, serosak ke kedai. Kedai tu banyakkannya kedai apa? Kedai orang kapio. Jadi kita ada bengkel-bengkel orang Islam hari ini. Kita pun kursus. Sudah kita pandai, kita buka bengkel. Kita menolong masyarakat Islam kita sekeliling. Itu manfaat. Lagi apa? Dan tiap-tiap langkah yang ia langkah kepada sembahyang sedekah. Dan membuangkan yang lewat-lewat dari yang menyakiti daripada jalan sedekah. Itu tanda iman yang paling rendah ialah membuangkan duri dari jalan, dari jalan raya. Ada duri tu naik ataupun paku payung umpamanya, terlentang je, kita pun ambil paku tu buangkan. Itu sedekah tu. Itu paling kecil tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang mana muslim memberi pakai akan muslim satu baju atas bertelanjangnya, nescaya dipakaikan dia Allah Ta'ala daripada pakaian yang hijau, daripada kain syurga. Dipakaikan Allah nanti dengan pakaian yang hijau. Pakaian syurga itu warna apa? One more time, pakaian syurga itu warna apa? Atas pakaianlah pakaian syurga. Ini ada orang tanda hijau, anda tak tahu ya. Pakaian syurga itu warna hijau. Hijau itu tanda apa? Tanda apa? Tanda fresh. It's a sign of freshness, you know. Hijau. Dia bilang, syurga. Barang mana muslim memberi makan, tadi pakaian ya, pakaian yang hijau daripada kain syurga. Barang mana muslim memberi makan akan muslim atas laparnya, dia lapar benar, datang ke kedai tu nampak kita lapar, kita pun tarik dia, suruh dia duduk atas meja, bagi dia makan, bagi dia kenyang. Kita tahu dia lapar, dan dia memang lapar, menampaknya memang lapar, kita bagi dia makan. Apa dapat dia? Allah Ta'ala diberi oleh memberi makan akan dia Allah Ta'ala daripada buah-buahan syurga. Dapat buah-buahan syurga. Banyak pula tu. Bila dapat buah-buahan syurga tu, apa kata dia? Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Bila dapat buah-buahan dari syurga tu pun dia ngabur pula Tuhan. Ya Tuhanku, ini buah-buahan ni serupa dalam dunia dulu, kata. Di dunia tu kami makan rambutan, ada rambutan. Di dunia tu kami makan durian, ada durian. Di dunia tu kami makan dukung, ada dukung. Serupa ada tu katanya. Yang sebenarnya serupa ke tak? Durian syurga dengan durian dunia serupa ke tak? Tidak. Durian dunia ni apa je? Penyakit pula tu lebih apa? Mangkor. Durian dunia ni mangkor. Tahu ke mangkor? Kena ada ustaz mangkor. Itu durian dunia. Mangkor ada, berulat ada, bonyok ada, busuk ada. Itu durian dunia. Tapi durian syurga tekar isi. Tahu ke tekar? Bijinya boleh dimakan. Durian syurga tahu? Semua musangking belakang tahu. Tak ada yang bonyok, tak ada yang mangkor, tak ada yang apa, tak ada yang berulat, tak ada yang beronyi. Tak ada buat tempoyak dah. Tempoyak pun bukan busuk macam sekarang ni. Bukan macam tempoyak dunia.
Wangi punya tuan. Tahu? Itu syurga. Tak ada yang busuk-busuk syurga tahu. Mana ada yang busuk-busuk? Mana ada yang apa yang berulat-berulat? Tak ada. Semua baik-baik belaka. Kentut pun wangi di syurga tahu. Ya ke tak ni? Kan nipu ni. Dalam syurga tu bila ada orang kentut, bau-bau orang ciumnya. Rasa wangi benar. Lebih wangi daripada bau kasturi. Itu syurga. Ya. Berak ada tak syurga? Mana ada berak? Kencing tak ada, berak tak ada. Makan jadi apa? Jadi peluh. Dan peluh itu lebih wangi daripada bau kasturi. Ini ada dalam kitab ni insya-Allah. Bab syurga. Tapi penghujung lagi lah. Bab syurga nanti. Sudah. Dia tak ada yang busuk-busuk, tak ada yang luat-luat, tak ada yang kotor-kotor, tak ada yang apa? Menjemukan, tak ada. Begitulah. Dia beri buah-buahan di syurga. Sekali lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap. Tak ada pula kekenyangan, tak ada pula mengah-mengah kenyang hidup. Selera kita di syurga besok 70 kali ganda dari selera kita di dunia ni, tahu? 70 kali ni banyak ke sikit? Kalau dalam dunia ni kita boleh makan 3 pinggan nasi, dalam syurga esok berapa pinggan? 210 pinggan. Nampak? Tu dia. Jadi nak ke tak syurga? Nak ke tak nak syurga? Nak syurga dua je syaratnya. Beriman dan beramal soleh. Itu aja. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Senang ke susah nak masuk syurga? Senang. Sekali lagi, senang ke susah nak masuk syurga? Senang. Apanya senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu ya. Ini dia. Okey. Hikayat. Dari meminum akan tadi makan, ini belum lagi. Dan barang siapa muslim memberi minum akan muslim atas dahaganya, memberi minum akan dia Allah Ta'ala darat rahiqum mahtum. Rahiqum mahtum, yakni air yang sejuk, yang dimeterikan dia. Rahiqum mahtum, nama air di syurga. Dalam syurga air ada berapa jenis air? Ada berapa jenis air? Yang 4 ya. Yang pertama air biasa macam ni. Dia yang sejuk macam ni, air sejuk macam ni. Itu yang namanya rahiqum mahtum ya. Rahiq al-mahtum. Kalau disambungnya rahiqum mahtum. Ya, air macam ni. Yang putihnya lebih putih daripada susu, yang rasanya lebih manis daripada madu. Itu air. Yang kedua air apa? Air madu. Madu lah, macam madu. Apa rasa madu? Apa rasa madu? Manis. Tanya orang sana pula, apa rasa madu? Manis. Siapa tak nak madu? Manis. Yang ketiga air apa? Air susu. Sungainya. Air susu tu, sungainya. Nak susu apa? Ada sungainya. Nak susu Cak Junjung, ada sungai Cak Junjung. Nak susu Das Lady, ada sungai Das Lady. Nak susu FNN, ada sungai FNN. Nak susu Everyday, sungai Everyday. Apa sajalah. Tak pernah pula masa-masa, tak ada pula basi-basi. Tak ada pula apa namanya? Busuk-busuk, tak ada. Elok fresh every time. Yang keempat sungai apa? Kuis perdana pagi ni. Yang keempat sungai apa? Arak. Nak minum apa? Nak minum brandy, sungai brandy. Nak minum toddy, sungai toddy. Nak minum champagne, sungai champagne. Nak minum apa lagi? Nak minum vodka, sungai vodka. Nak minum VSOP, sungai VSOP. Nak minum konyak, sungai konyak.
Apa aja nak minum semua ada. Ya. Tak ada pula mabuk-mabuk. Bukan macam arak di dunia ni minum segelas mabuk setangki. Ini dah tak ada mabuk-mabuk, minum banyak mana pun tak ada pening-pening. Eduk aja. Ini ada ayat Quran tu ya. Saya tak hafal ayat tu. Tentang minuman di syurga. Baik. Kemudian hikayat. Kata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Haji aku pada 1 tahun. Artinya dia naik haji pada tahun itu. Haji aku pada 1 tahun. Maka melihat akan aku Nabi SAW di dalam tidur. Bagi sahabatnya. Jadi kalau artinya dia mimpi lah. Mimpikan Nabi. Kalau mimpikan Nabi itu mimpi benar. Kalau lain daripada Nabi belum tahu benar idaknya. Tapi kalau mimpikan Nabi itu maknanya mimpi benar tu. Ru'ya salihin. Ru'ya salihin. Mimpi yang benar, mimpi yang baik. Ru'ya salihin. Ru'ya salihin, yang salih-salih. Apabila kembali engkau kepada Baghdad, kata ni, seolah-olah Nabi itu ngabar bila kamu balik ke Baghdad nanti, sampaikan olehmu akan salamku kepada Bahram Al-Majusi. Bahram Al-Majusi, nama satu orang namanya Bahram Al-Majusi. Dan kata olehmu baginya bahawa Allah Ta'ala redha daripada engkau. Maka tatkala kembali dia, pergilah dia kepadanya. Maka aku berkata baginya, adakah engkau kebajikan kepada Allah Ta'ala? Dia nanya kepada Bahram tu, adakah kamu buat baik terhadap Allah Ta'ala? Kata Bahram, jawab apa? Aku kahwinkan anakku yang lelaki dengan anakku perempuan, dan aku berbuat walimah. Maka aku kata ini haram. Aku kahwin dengan adik-beradik anak aku, seorang lelaki, seorang perempuan. Itu aku kenduri kahwin. Jadi aku jawab, kata dia sebenarnya Abdullah bin Mubarak ni, dia jawab apa? Itu haram. Mana boleh adik-beradik kahwin dengan adik-beradik? Tak boleh. Maka kataku, apa lagi engkau perbuat yang lain? Maka katanya, aku berkahwin dengan anakku dan aku berbuat walimah. Aku kahwin dengan anakku. Dengan anak dia kahwin ni. Dan aku berbuat walimah. Walimah tu apa tu ya? Kenduri. Aku kenduri kahwin. Aku buat walimah. Maka kataku, ini haram. Adakah engkau berbuat yang lain? Ada lagi yang kamu buat tak? Maka berkata Bahram Al-Majusi, datang akan daku seorang perempuan yang muslimah. Perempuan Islam, muslimah. Yakni daripada jirannya. Jirannya itu muslimah. Maka memasang ia akan pelitanya daripada pelitaku. Dia pelita dia tu budak padam. Dia ambilnya pelita dia tu, dipasangnya pelita dia tu dengan pelita aku, katanya. Katanya dia ambil dia apa doa apa tu? Di sohnya. Dia apa? Cucuk. Dicucuk punya pelita tu. Dengan pelita aku, katanya. Jadi pasang pelita dia tu. Yang ni daripada jirannya, maka memasang ia akan pelitanya daripada pelitaku. Maka tatkala sampai ia kepada pintu daripadanya, dipadamnya. Sampai di pintu, dipadamnya pelita tu. Dipadamnya akan dia. Maka datang pasang ia pada pelita aku lagi. Maka padamnya pada pintu. Demikianlah pada kali yang ketiga. Dan pada kali yang keempatnya. Dan pasangnya. Dan pergi dia, pasang, padamnya. Itu datang pasang balik. Itu padam lagi. Artinya adalah muslihat. Entah apa-apa yang dia hendak ya. Masang pelita. Pergi dia, maka aku ikut akan dia hingga kepada tempatnya. Barangkali ia datang mengintai-ngintai, maka aku dengan segala anaknya berkata mereka itu. Maka aku dengar. Bukan dengan tu, aku dengar segala anaknya berkata mereka itu. Telah memberi mudarat akan kami oleh lapar. Kami lapar mak oi, kata anaknya. Kami ni bulo, tahu ke bulo? Lapar apa benar-benar tu artinya apa? Bulo. Kami tengah bulo mak oi. Maka kata perempuan itu, malu aku daripada Allah Ta'ala bahawa aku meminta daripada makhluk. Aku tahu Bahram ni orang kaya, tapi aku malu nak minta daripada dia, kerana dia juga adalah makhluk. Kata dia, mak tadi, ngabur pada anak-anak.
Walaupun kita tahu komen dia bulu, tapi aku tak nak minta-minta pada orang. Dia dengar adik Bahram tadi kan, Bahram tu ngikut perempuan tu. Menggelap. Peliti dah padam. Menggelap. Bukan nampak pun. Dia dengar je. Kata Bahram, maka kembali aku dan aku ambil akan makanan dan aku bawa kepada mereka itu. Dia dengar perempuan tu ngadu pada anaknya, aku tak nak minta pada orang. Aku malu minta dengan orang. Maka Bahram pun balik. Balik dia ambil makanan, lepas tu dia baginya perempuan itu dan makanlah perempuan itu dan anak-anaknya. Hilanglah lapar mereka itu. Itu haram ke tak tau? Tadi dua, tadi haram. Anak aku dua-dua lelaki, seorang perempuan, aku kahwinkan dengan aku. Keduri dengan dia, itu haram. Itu aku kahwin dengan anak aku, apa pokoknya? Haram. Yang ini? Ini tak ada haram. Memang disuruh kau itu ya. Maka kata Abdullah baginya, suka olehmu. Wabashirhu. Wabashir syirka. Suka olehmu bahawasanya Nabi SAW berkirim salam kepada engkau. Nabi kirim salam kepada kamu. Nabi itu dah wafat, tapi dia kirim salam kepada kamu dalam mimpi. Bahawasanya berkirim salam kepada engkau dan sabdanya bahawasanya Allah Ta'ala redha daripada engkau. Kenapa redha? Kerana dia bagi makan kepada seorang perempuan dan anaknya ketika mereka sedang lapar. Redha daripada engkau. Maka masuk Islam dia. Dengar itu dia pun terus mengucap dua kalimah syahadat. Kerana Nabi yang ngabarkan berita gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun terus mengucap kalimah syahadat. Terus masuk Islam. Kemudian baik pula Islam itu. Apa arti baik Islamnya? Melaksanakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Baik Islamnya dengan berkat memulakan atau memuliakan orang miskin, lagi jirannya dengan bersedekah. Ini nak menceritakan fadilat bersedekah. Kerana dia bersedekah sekali aja tu, maka tahu oleh Rasulullah dan dikhabar, diwahyukan oleh Rasulullah oleh Allah kepada Rasulullah. Rasulullah khabar kepada siapa tadi? Ibnu Al-Mubarak tadi ya. Abdullah bin Mubarak. Itu dah. Maka masuk Islam dah dia dengan fadilat bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahrul khuril aini qabdatul qamri." Qabdatul qamri wa falqul khubzi. Isi kawin bidadari itu segenggam buah tamar dan sebelah roti, yakni yang disedekahkan dengan keduanya. Siapa bagi buah tamar untuk sedekah, siapa bagi sebekuk roti untuk bersedekah, maka itulah dia mas kahwin untuk apa? Untuk bidadari syurga. Ndak ke tanda. Sebab itu kita kalau bulan Ramadan digalakkan more. Kita more itu kita sedekah tamar, sedekah makan, apa sajalah sedekah itu menjadi mas kahwin kepada bidadari syurga ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasa malum min sadaqah." Tiada kurang harta daripada sedekah. Tak ada kurang kata. Ini boleh terat. Kita sedekah hari itu ada je rezeki Tuhan bagi dekat itu ya. Sedekahlah. Tak ada hilang betul tu. Kalau tidak di dunia ni, di akhirat Allah akan ganti. RM1 tuan-tuan bagi di jalan Allah, Allah balas balik berapa duit? Berapa duit? RM1 kita bagi pagi ni masuk tabung tu, Allah nanti balas balik berapa? RM700. Tahu? RM1 balas RM700. Adakah saham bagi bonus 700%? Ya. Ini Allah bagi sekurang-kurang tu. Sekurang-kurangnya Allah bagi balas balik 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih.
Kalau 7 tangkai berapa semua? Kalau 7 tangkai, di satu tangkai ada 100 biji benih. 7 tangkai berapa? Ya Allah, tidak kena mengaji matematik mari. 700. Itu sekurang-kurang balasan dari Allah Taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itulah dia sekurang-kurang balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu wasi'un alim, dan Allah itu perbendahaannya amat luas dan Allah Maha mengetahui. Allah tahu je. Jadi jangan takut, tidak kurang ya. Tidak berkurangan orang yang memberi sedekah itu. Tetapi tiada kurang harta daripada sedekah, tetapi menambah ia akan dia pada dunia dengan berkat padanya dan menolakkan kebinasaan daripadanya, dan pada akhirat dengan dibalaskan pahalanya. Jadi di dunia pun Allah akan balas lagi. Itu sebab ada orang-orang yang dia tiap-tiap pagi dia mesti sedekah. Tiap pagi dia mesti sedekah. Masuk je tabung masjid pagi-pagi lepas sembahyang masuk, ataupun sebelum sembahyang masuk dah. Masuk dalam masjid, masuk aja. Kerana dia nak mengamalkan budaya bersedekah. Kalau pergi masjid, pergi surau, mana-mana dah masuk aja dia dalam tabung. Kemudian apa kata Nabi lagi? Dan pada satu riwayat daripada Abu Hurairah, manaqasat sadaqatun min mali. Dengan ziyadah lafaz man, dia tak ada man, ziyadah man, ziyadah atau tambahan. Yani tiada mengurang sedekah akan harta, dan tiada menambah Allah Ta'ala, tiada menambahi akan Allah Ta'ala akan hamba dengan mengampuni, tidak mengampuni dia melainkan kemuliaan, dan tiada tawaduk seorang kerana Allah melainkan diangkatkan dia oleh Allah Ta'ala. Orang yang tawaduk nanti di akhirat dia akan tinggi pangkatnya di sisi Allah Ta'ala. Orang yang bersedekah begitu juga, Allah akan tambahkan hartanya nanti di akhirat. Kemudian lagi sabda Nabi SAW, as-sadaqatu syai'un azimun qalaha salasan. Bermula sedekah itu sesuatu yang amat besar. Sabda Nabi 3 kali sebenarnya. Sedekah itu pahalanya besar, sedekah itu sesuatu yang amat besar, sedekah itu sesuatu yang amat besar. 3 kali disebut Nabi itu. Maknanya apa? Maknanya Nabi menegaskan supaya kita banyak bersedekah. Pahalanya besar komen, pahalanya besar komen, pahalanya besar komen. Jadi bersedekah. Jangan kerekut. Banyak tempat-tempat kita boleh bersedekah hari ini. Ada dah sekolah-sekolah tahfiz keliling kita ni? Bagilah. Siapa tak tahu di mana nak bagi ke saya. Saya tiap minggu pergi ke Kota Raja. Tahu mana Kota Raja? Dan mereka sekarang ni sedang apa? Sedang merancang nak mendiri ke satu surau yang canggih. Harga tak tahu berapa juta ringgit. Sedang mengumpul dana. Dan mengumpul dana nak tahu ke tuan jalan ke Kota Raja tu. Mana rupa jalannya? Dan sekarang ni nak mengumpul dana, sedang memperbaiki jalan itu. Bagi ke saya, insyaAllah saya sampaikan. Kalau setakat 500-600 ribu tu tak ada, insyaAllah sampai. Tapi kalau dah 2.6 bilion, tak lah. Dalam. InsyaAllah sampai. Dan dalam saya pun saya tak tahu dah berapa puluh ribu dah sampai ke dia. Asal ada je apa namanya, sijil tu tau. Ada sijil tu, bagi. Satu sijil tu kena 5,000. Tak tahu berapa kali tak. Saya pun tak bilang. Terus saya bilang pun, kalau bilang tu artinya, aku itu. Jangan hantar. InsyaAllah sampai sekarang ini. Kalau tak padam lah, kalau padam dalam beg saya ni, tak tahu saya. Ini padam. Ada yang tak tahu apa. Tapi kawan-kawan 200 ada dalam. Jangan apa pula lepas ni ya. Itu untuk dia, bukan untuk saya. Tidak sedekah, jangan takut. Dan tersebut pada hadis, apabila hendak berjamu seorang akan jamuan, maka dahulu daripada datang jamuan dengan ahli rumah itu 40 hari. Kita nak berjamu itu 40 hari, dia rupa jamuan itu dah datang ke rumah kita. Menyuruh Allah Ta'ala atas satu malaikat pada rupa burung yang putih. Ada baginya 2 sayap, burung tak ada 2 sayap. Yang sampai keduanya akan masyrik dan maghrib. Besar ke kecil burung tu? Daripada barat sampai ke timur. Punya dah besar ni. Sayap burung tu.
Dah boleh timur ke barat. Maka berhenti ia atas depan pintu mereka itu. Kemudian menyeru dia, ya wahai ahli al-manzil, wahai ahli rumah ni, tuan rumah ni, dengan suara yang mendengar akan dia oleh segala hadirin pada tempat itu, melainkan jin dan manusia. Siapa yang ada ketika itu semua dengar. Redik dengar, nyamuk dengar, lalat dengar, lagi semut dengar, cicak dengar, tikus dengar. Yang tak dengar apa? Jin dan manusia. Maka tiada menjawab akan dia seorang. Tak ada siapa yang menjawab. Maka menyeru ia akan kedua kali dan ketiga kali. Maka menjawab akan dia Jibril. Yang menjawab Jibril itu menjawab. Apa engkau hendak dengan ahli al-manzil? Al-manzil itu ahli rumah ni ya. Apa kamu hendak? Maka berkata ya, hai Jibril, telah dibangkitkan akan daku Allah Ta'ala daripada mereka itu, bahawa aku menyukakan akan mereka itu dengan bahawasanya si anu jamuan mereka itu pada hari begian-begian, pada bulan begian-begian, dan ini rezekinya sertaku daripada syurga. Aku dah balas, dia dah balas bawa rezeki tu daripada syurga. Nak bagi pada siapa? Nak bagi pada tuan rumah tu yang nak mengadakan kenduri. 40 hari sebelum itu, 40 hari sebelum itu dah datang balasan tu. Belum kenduri lagi, baru merancang nak kenduri, dah ada balasan dari syurga. Dan serta burung itu pada warakah suratan. Warakah ni layan kotak lah tulisan. Dan serta pada burung itu satu warakah suratan pada mulutnya, dan dicop. Ada cop mulut tu, ada cap. Dimeteri akan dia cap mohon tu itu cap. Maka berkata Jibril, apa ini warakah? Ini tulisannya apa ni? Kotaknya apa? Maka katanya di dalamnya kelepasan bagi mereka itu daripada neraka. Ada surat kelepasan dari neraka. Maknanya tak masuk neraka lah kalau kita boleh dengan apa? Kenduri dengan ikhlas. Kenduri dengan sebenar-benarnya ikhlas. Maka memberi ia akan warakah itu kepada Jibril. Maka tiba-tiba di dalamnya tersurat. Apa tulisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahil wahidil qahhar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, yakni kelepasan daripada Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Allah itu sifatnya Al-Wahid. Apa itu Al-Wahid? Esa. Al-Qahhar yang berkuasa. Al-Wahid Al-Qahhar. Bagi si anu, anak si anu daripada neraka. Maknanya jamin dia tu lepas daripada neraka. Tidak ada jaminan lepas dari neraka. Jadi banyak-banyaklah kenduri, banyak-banyaklah bagi jamu orang makan. Tapi ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan nak nunjuk-nunjuk. Jangan diagung-agungkan, jangan diwar-war lepas itu. Ini aku lah kenduri itu. Ramai orang datang. Begini katanya. Padahal begini itu berapa orang? 10 orang aja. Tak habis lagi cerita ni. Maka gilang gemilang cahaya muka Jibril. Cahaya muka Jibril ni kerana kesukaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata malaikat itu, ya Jibril, apakah menyukakan akan kamu itu? Kenapa kamu gelak, kau senyum benar gembira benar kamu ni? Kenapa? Maka katanya bahkan. Apa arti bahkan? Itu bahkan. Kata bahkan. Demi Tuhan diriku dengan tangan kudrahnya. Maka berkata malaikat itu, sesungguhnya aku tambahi akan dikau kesukaan. Aku akan gembirakan kamu lebih lagi. Bahawasanya Allah Ta'ala membangkitkan akan daku, bahawa aku surat bagi mereka itu beberapa kebaikan, dan aku gugurkan daripada mereka itu beberapa kejahatan, dan aku angkat bagi mereka itu beberapa darjat hingga berhenti jamuan mereka itu. Sampai dah habis jamuan tu. Bila orang dah balik dah mana, baru aku berhenti. Kalau tidak, ada je kebaikan. Dia ni hapuskan segala kejahatan. Maka memakan ia akan rezekinya. Semasa dia makan tu begitulah. Dapat kebaikan dan dapat lepas daripada segala kejahatan. Dan pergi ia. Maka apabila pergilah jamuan menilik Allah Ta'ala kepada mereka itu akan satu tilik. Maka diampun bagi orang yang hidup daripada mereka itu. Dan
Yang matinya pun dia diampun. Dan yang hadirnya, dan yang gaibnya, dan yang besarnya, dan yang kecilnya, semua dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tersebut dalam apa? Raudul Ulama, nama satu kitab, Raudul Ulama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa ada percaya dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan dia akan tetamunya. Dhaifa itu tetamunya, ini bukan jamuan itu. Tetamunya, nak memuliakan tetamu. Orang datang rumah kita muliakan. Bagi dia apa minuman, sekurang-kurangnya air sejuk. Dan apa tak ada, bagi air sejuk. Jadi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia memuliakan tetamu. Kerana bahawasanya ia daripada perangai anbiya dan orang solehin, dan adalah adab Islam, dan adalah Ibrahim Al-Khalil. Dinamakan apa? Abu Ad-Dhifan. Abu Ad-Dhifan. Artinya bapa apa? Bapa penjamu dhaif, bapa tetamu, ya, memuliakan tetamu. Ni bapa jamuan. Kerana Nabi Ibrahim ni tak pernah makan seorang-seorang di rumah, tahu? Walaupun di rumah dia tak pernah seorang-seorang. Bila dia nak makan, dia mesti keluar ngajak orang, mari makan sama tu. Aku nak makan dua ni. Tu Nabi Ibrahim. Bukan Ustaz Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Ustaz Ibrahim jenuh seorang makan di rumah. Balik dari ngajar tu mongku seorang. Ya, isteri bangkit pun dah. Hati dah pukul 12, bila dah bangkitnya? Mukaedah dapur tu. Hati kami dua je di rumah tu. Only the two of us, honeymoon every time. Jadi tak ada bangkit pun. Seorang mongku je tenggelam tu. Itu Ustaz Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim, dia tak pernah seorang-seorang, ya. Lagi apa? Dan berjalan ia kadar 1 mil dan 2 mil mencari orang memakan sertanya. Ini ada dalam kitab ni pun. Nabi Ibrahim tu bila nak makan, kadang-kadang sebatu pergi mencari orang nak meneman dia makan. Itu Nabi Ibrahim tahu. 1 mil tu 1 batu lah. Mil tu dia kat Arab, dipinjam oleh orang putih jadi 1 mile. 1 mil. Dan mewajibkan oleh Abu Lais Ibnu As-Sa'ad radhiyallahu anhu akan hak dhiyafah. Katanya kalau ramai dhiyafah, seorang dhaif, ya. Tetamu satu makan kerana mengamalkan dengan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslim. Artinya malam dhaif, malam bagi tetamu tu hak yang wajib atas setiap muslim. Jadi tetamu datang rumah kita, wajib kita layan. Kalau 3 apa yang, tapi jangan lama pula, 3 hari 3 malam. Wajib kita layan sekadar mampu, ya. Dah lepas 3 hari 3 malam, kan boleh kah saudara dah duduk rumah saya 3 hari 3 malam. Lepas ini terpulang daripada saudara, nak balik duit lah. Kalau nak tunggu lagi, bayarlah makan. Tak apa lah. Tapi 3 hari 3 malam wajib, ya. Wajib dilayan, wajib dijamu, wajib di apa sajalah dia nak makan, kita wajib apa. Kalau kita dah setuju menerima dia sebagai tetamu, dia nak datang tu minta setuju dulu. Bolehkah saya menjadi tetamu di rumah saudara? Boleh. Dalam 3 hari 3 malam kita wajib melayan dia. Itu hebatnya, indahnya, cantiknya undang-undang Islam, ya. Lagi ditanggung akan hadis ini oleh kebanyakan fuqaha atas sunat juga. Tapi setengah fuqaha mengatakan sunat je, bukan wajib, ya. Tapi ada ulama yang mengatakan wajib kita layan selama mana? 3 hari 3 malam, ya. Apa dia nak makan kita kena carikan sekadar yang mampu lah. Kalau kita tak mampu, tak ada wajib, ya. Ditanggung akan hadis ini oleh kebanyakan fuqaha atau ahli-ahli fiqh atas sunat juga. Jawab setengah daripada faedah dhaif, tetamu itu masuk ke rumah orang yang menjamu itu berserta dengan rahmat, dan keluar ia dengan dosa ahli rumah. Dia masuk, Allah datangkan rahmat. Dia keluar, dia bawa dosa orang dalam rumah. Terusnya apa? Tuan rumah tu hilang, habis dosa.
Dihapuskan dosa dia. Nak kita nak orang datang rumah kita? Nak kita nak? Kita jangan monyok orang. Tak nak makan tu. Jangan. Dia mendatangkan rahmat bagi kita dan membawa bersama dengan dia dosa-dosa kita. Ini kalau mak mentua datang ke rumah mau semoncok ni tak ibu bulan-bulan nak duduk sini ni. Padahal dia datang tu bawa apa? Bawa rahmat. Anaknya nak, mentua tak nak. Sudah ada mak menyolah mati tengok saya tu. Tak dia pergi ke mai je. Okey, sikit lagi tu lah. Dan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik bersedekah oleh kamu. Bersedekah olehmu maka bahawasanya bersedekah itu melepaskan kamu daripada neraka jahanam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul balaa wa tutawwilul umrah. Bahawa sedekah itu menolakkan balak dan memanjangkan umur. Yang ini memberi berkat ia kepada umur. Panjang tu bukannya sampai 200 tahun tak mati-mati. Berkat umurnya. Digunakannya masa yang ada pada dia tu di jalan yang diredai oleh Allah. Itu berkat umur. Yang ini memberi berkat ia pada umurnya, maka dipotongkan dia pada taat dan kebajikan. Dia kerjanya buat baik aja. Menolong orang aja. Cakap baik aja. Berbaik-baik dengan jiran dan sebagainya. Itu umur berkat itu. Dan pada riwayat Abu Nuaim daripada Sayyidina Ali bermula sedekah atas wajahnya. Dia bersedekah atas wajah. Ali ni orangnya apa? Orang yang paling dhaif, tak ada apa pun. Cuma dia bersedekah atas wajah dia, senyum selalu umpamanya. Dan berbuat makruf dan berbuat bakti bagi dua ibu bapa. Itu sedekah belaka tu. Dan menghubungkan rahim, menyambung silaturahim. Memotongkan ataupun memalingkan celakanya akan bahagia, mendoakan orang bagi-bagi dan menambahkan pada umur, dan memelihara tempat jatuh kejahatan, memeliharakan dia daripada melakukan sebarang kejahatan. Jadi kalau hendak panjang umur, apa dia? Yang pertama tadi apa? Sedekah dengan wajah dia, ataupun buat baik, ataupun buat baik kepada kedua ibu bapa. Ini perintah Allah ni, buat baik kepada kedua ibu bapa tu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berlaku baik. Kemudian sambung silaturahim, panjang umur tu, berkat dalam umur. Mana kawan-kawan kita dulu, geng-geng sekolah yang tak pernah jumpa tu, kita tahu macam mana nak menghubungi dia, hubungi dia. Telefon dia. Sekarang ni lagi senang. Telefon boleh, Instagram boleh, apa lagi? Facebook boleh. Apa saja, Twitter boleh. Apa lagi? Tak, saya tahu. Buatlah apa ni. Asalkan berhubung silaturahim. Sambung balik yang dah putus. Panjang umur tau. Nak panjang umur kan, nak tumpur segera. Pilihlah mana nak. Okey itu menyambung silaturahim. Dan dia dapat memotongkan celakanya, menghilangkan celaka itu dan bahagia digantikan dengan kebahagiaan, dan menambahkan pada umur, dan memeliharakan tempat jatuh kejahatan, memelihara dia daripada jatuh ke lembah kejahatan. Okey, wallahu a'lam. Saya dah ngajar 1 jam 3 minit. Maknanya patut dia tengok dah gelisah tengok jam ni depan saya. Dia nak berhenti. Nak berhenti dah ni. Sudah. InsyaAllah.